Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, imamil muttaqin wa qaidid du'ail mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin sekalian, di petang yang mulia ini mari sama-sama kita mengangkat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, sama ada zahir dan juga batin. Dan juga kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita memberi, Allah Taala bagi kita sihat. Sihat sejahtera, sihat zahir batin apa semua sekali. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, yang paling tinggi ialah nikmat iman yang Allah letakkan pada diri kita. Itu yang paling kita nak kena bersyukur. Tiap hari kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung balik tentang siri pengajian yang lepas. Masih lagi berkenaan dengan perkara-perkara ajaib yang ada dalam hati. Baik. Untuk menjadi seorang manusia, untuk menjadi seorang hamba yang mukmin pada Allah Subhanahu taala, maka setiap orang, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia kata, maka setiap orang yang nak menuju jalan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tidak dia mesti mengetahui akan dirinya zahir dan juga batin. Sama ada maksiat yang batin, maksiat yang zahir, taat yang batin dan juga taat yang zahir. Baik. Dalam satu badan manusia itu, maka kita ini, badan kita ni sendiri, ada dua makhluk nak monopoli. Pertama para malaikat, yang kedua juga para iblis laknatullahi alaih. Maka para malaikat ini berebut peluang untuk nak ambil ataupun nak wakil, nak duduk pada diri manusia, nak kawal diri manusia ni supaya nak bawa manusia kepada kebaikan. Dan juga dalam masa yang sama ada juga daripada kalangan iblis untuk nak tarik manusia ini untuk pergi buat jalan-jalan kejahatan. Jadi dua makhluk ni berebut untuk nak pada setiap badan manusia tu. Jadi kita perasan, kita cam tengok, kalau lah kata kita ni buat kebaikan, bermakna kata kita dibimbing oleh para malaikat. Dan juga kalau kita buat kejahatan, bermakna kata kita dibimbing oleh para syaitan, para iblis. Ini yang perlu kita ingat. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Bagi setiap orang yang berniat untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, hendaklah kita mengetahui segala bentuk maksiat dan kebaikan yang ada pada diri kita. Orang tu lah nak buat kebaikan, orang tu lah nak buat kejahatan. Baik, dekat mana kita tengok? Baik. Ada maksiat yang zahir. Maksiat zahir ni apa dia? Mencuri, menyamun, merompak, berzina, menipu orang, merasuah, menyeleweng, tidak amanah dan sebagainya. Itu nama dia maksiat yang zahir. Baik. Kebaikan yang zahir, kebaikan yang zahir banyaklah perkaranya, syukur, ikhlas dan sebagainya. Kita tengok maksiat yang batin pula. Bila sebut maksiat yang batin, makna kata ada perkara-perkara yang seperti mana riak, takbur dan sebagainya. Untuk nak mengetahui benda-benda macam ni atau perkara macam ni, tak dapat tidak kena belajar. Kena mengaji satu persatu. Satu persatu kita nak mempelajari ilmu dalam jiwa kita. Baik. Dikatakan, dia kata taat yang batin itu iaitu segala sifat yang kepujian dan segala perangai yang baik. Kata Imam Ghazali, dikatakan taat yang batin tu ialah segala bentuk sifat pujian yang ada pada diri kita. Kita cari tengok pada. Yang pertama nama dia ikhlas. Sifat ikhlas. Termasuk dalam mahmudah, yakni yang dipuji oleh Allah SWT. Sifat mahmudah ialah sifat kepujian.
Pertama dia kata ikhlas. Jadi ikhlas dalam segala ibadah, dalam segala bentuk ibadah yang kita buat. Ini perhambaan syariat yang kita buat itu semua sekali kena ikhlas. Seperti zuhud ataupun zahid, kata. Yakni tiada sangat gemar kepada dunia. Iaitu yang kata zuhud ni tak gemar pada dunia. Maka tafsiran tak gemar pada dunia ni perlu kita faham. Kalau tak gemar pada dunia, buat apa ada dalam dunia? Ramai orang cakap kata dunia kita tinggalkanlah, tak payah. Ni semua dunia ni dunia. Dunia yang mana? TV pun dunia, kereta pun dunia, motor pun dunia, isteri pun dunia. Apa lagi yang dikata dunia? Adakah perkara ini dikatakan dunia yang kita nak kena tinggal? Tak. No. Yang dikatakan kata zuhud itu ialah perkara keduniaan, sifat-sifat keduniaan yang senantiasa ditayang oleh para iblis dan juga akan ditayang oleh Dajjal. Yang akan ditayang akhir zaman oleh Al-Masihud Dajjal. Itu dikenakan sifat-sifat keduniaan mesti kita tinggal. Itu nama dia zuhud. Apa tanda nak buat kalau zuhud? Adakah orang yang banyak harta tu tak zuhud? Tak. Macam mana kita nak buat? Nak jadikan orang harta banyak dia zuhud. Pertama, harta yang dia ada tu dia jariahkan. Dia gunakan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya dia genggam sampai jadi batu. Itu bukan nama dunia. Sedangkan duit itu sendiri, harta, emas, perak dan sebagainya, semua dikatakan dunia. Mana satu sifat dunia yang kita nak kena tinggal? Bagi orang-orang yang zuhud, bagi orang-orang yang ikhlas, yang ini zuhud, dia kata apa? Dia tinggalkan segala bentuk tu daripada harta yang ada, duit yang ada. Kita tengoklah, kalau sebulan gaji tu, adakah kita kata semua sekali duit kita? Adakah semua kita pakai? Ya, kita tak perasan macam kita pakai. Tetapi tak. Ada orang yang memerlukan, maka kita berhulur bantuan. Maka kita di situlah kita buang sifat keduniaan. Apa dia? Buang sifat kedekut. Kedekut tu ialah keduniaan. Itulah sifat-sifat dia. Syaitan kata, asyaitanu ya'idukumul faqara. Syaitan senantiasa mengusik-usik kamu, takut kamu jatuh fakir. Jadi diusik, kalau sedekah banyak dekat orang, maka kamu akan jadi susah. Kamu dapat duit berjuta-juta, zakat tak keluar. Kira-kira kalau sejuta, zakatnya lebih kurang dalam 25,000 lah katakan. Hai, banyaknya duit nak keluar, tak jadi keluar. Maka harta tu jadi dia dunia. Maka sifat-sifat harta ini keduniaan kita pegang berada dalam diri kita, bermakna kata kita sudah tak ikhlas dengan Allah Ta'ala, dan juga kita sudah pun ada sifat bakhil. Mazmumah sudah ada di situ. Ini kena tahu. Kita kena perasan sifat ni. Orang lain tak perasan, tapi kita sendiri akan perasan. Bagi orang yang belajar, maka dia perasan benda ni. Dia akan jam perkara ni. Inilah selalu aku buat. Selalu aku buat. Nak zakah dengan masjid pun susah. Bukan kata masa orang tengok, masa orang tak ada pun susah. Sebab apa? Sebab keduniaan. Dia sayang duit. Kalau dia sedekah, maka duit dia akan habis. Maka di mana zuhud? Tak ada zuhud di situ. Ikhlas langsung tak ada. Nah, ambil ni RM10, ni ikhlas. Bolehkah kita nak menzahirkan ikhlas pada sudut kalam kita? Sebab ikhlas itu ialah perkara ghaib. Ikhlas ini hanya nampak pada perbuatan saja. Perkataan susah. Oleh itu, kalau lepas ni nak sedekah ke orang, ambillah ni ikhlas. Jangan kata ikhlas. Apabila kita kata ikhlas saja, bermakna di situ sifat riak akan timbul. Sifat riak akan
akan datang automatik. 2 kali ikhlas, 3 kali riak sudah sampai. 4 kali ikhlas, 5 kali riak akan sampai hancur. Duit pun sedekah dekat orang, dapat pula dosa hati. Lepas tu tak ada sedekah. Tak. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Untuk nak buat sesuatu kebajikan itu, walaupun hati kita rasa macam takbur dan riak, maka paksalah diri kita untuk buat kebajikan. Kita aja, kita memaksa kita membuat kebajikan pada orang tu, bermakna kita menentang iblis. Lawan. Kita nak kena lawan dengan iblis. Bila lawan saja, lama-lama dia akan hilang bab tu. Maka senanglah kita nak buat kerja-kerja kebaikan. Dia akan bagi cara lain pula, dia nak asuk kita. Dia akan datang cara lain. Baik. Dan seterusnya iaitu wara', yakni meninggalkan segala yang haram dan segala yang syubhat. Wara' tu rendah diri. Wara' rendah diri. Bukan hanya wara' tu jalan tunduk kepala, itu yang zahir saja. Yang kata wara' tu kita menolak segala bentuk-bentuk haram, kita tolak. Kita menolak segala bentuk yang haram. Bentuk yang tak baik kita tolak. Apa dia? Banyak kalau kita datangkan. Sebut kata benda yang tak baik ni banyaklah. Kalau kita pun tahu. Merompak orang, mengenap orang dan sebagainya, curi ayam orang tu hak kecil-kecil. Yang besar-besar menyeleweng, rasuah, merasa hebat. Benda-benda yang tu semua kita tak boleh nak buat. Sebab apa? Katalah kita ni wara'. Mengenali sifat wara' tu saja perlu pengajian. Baik. Kita sebutkan lagi. Dan lagi sabar. Sifat sabar ialah sifat mudah yang ada dalam diri manusia. Dan juga sifat syukur. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Walaupun yang bagi kita tu pun bala, tuan-tuan. Allah bagi rezeki, bagi kesenangan, kaya, raya, kita bersyukur. Alhamdulillah. Lepas tu nak sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Sungguh Allah Ta'ala tu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar macam mana? Ketika kita dilanda penyakit, kita kurang harta, sabar. Jangan sampai kita mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita komplain Allah Ta'ala. Tak boleh komplain. Allah bagi rezeki banyak dekat kita. Allah bagi rezeki, kita bersyukur. Tanda kita bersyukur, kita buat apa? Pertama, alhamdulillah, tu kerja lidah. Tu kerja lidah. Tulang pak kerat, tangan kaki buat apa? Tanda kata orang tu bersyukur Allah Ta'ala ialah orang senantiasa mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, yakni pada sudut syariat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bila kita bersyukur pada Allah Ta'ala, maka Allah akan tambahkan lagi. La azidannakum. Nescaya aku akan tambahkan kepada kamu. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bagi orang-orang yang kufur dengan nikmat aku, maka aku akan sediakan dia satu azab yang cukup pedih. Azabi la syadid, yang sangat pedih. Kita bersyukur, kita kata kita bersyukur. Makan nasi kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mayang tak? Solat ke tak? Kalau solat, maka bertepatanlah dengan lidah kata syukur, alhamdulillah, maka kaki tangan pun sembah Allah Ta'ala, dan kita buang segala bentuk sifat-sifat keduniaan. Kalaulah kita makan kenyang, lepas tu kita alhamdulillah, lepas ambil bantai tidur. Ambil bantai tidur. Tarik cok, orang kata tidur. Bila tidur saja kita meninggalkan solat, bermakna kata adakah Allah tarik rezeki kita? Tak, dia tak tarik.
Sekali kita tak cukur pun, kita tak semayang pun, pergi tengok beras dalam tong, dah penuh macam tu juga. Nikmat apa yang kita boleh? Nikmat pada sudut mana kita boleh ketika tu? Kita hidup ni tuan-tuan, hadirin sekalian. Kita hidup ini kita nak reda Allah. Nak masuk syurga pun dengan reda Allah. Jadi apabila kita buat amal syariat, kita buat bermakna kata Allah reda kat kita. Tapi kalau kita tak kerjakan amalan-amalan syariat, bermakna kita dapat rezeki cara istidraj namanya, iaitu pemberian secara melulu, beri dalam keadaan marah. Macam mana kita bapa, seorang keluarga tu, si bapa tu dia sayang dekat anak dia, semua dia sayang. Yang seorang ni dia minta ayah mesti bagi RM50 satu hari dekat dia. Kalau aku tak bagi, apa macam? Kalau tak bagi, ayah kena dengan saya. Ayah mesti kena. Kalau tak bagi, mesti kena. Kena macam mana? Tak bagi, saya curi. Dia kata. Maka daripada curi, dia minta 50. Daripada dia curi, baik bagi dekat dia. Nah, ambil duit ni. Ambil duit ni. Maka anak tu dapat. Tetapi secara apa? Secara paksa. Maka bapa pun bagi dalam keadaan yang marah. Yang seorang lagi, dia tak minta, dia diam je. Dia tengok aja. Kamu tak nak duit? Tak apalah ya. Tak apalah. Simpanlah duit tu. Ambil lah duit ni. Abang kamu dah ambil dah 50 tadi. Nah, kamu ambil lah ni. Tak apalah ayah simpanlah, pakai duit tu. Ambil lah, ayah bagi ni. Tengok dia punya bahasa dia. Ambil, ayah bagi. Yang kedua tu reda. Pasal apa? Pasal budak tu bagus. Budak tu cantik, budi pekerti, maka ayah bagi dalam keadaan reda. RM50 juga. Yang tadi yang paksa tu pun RM50 juga. Dapat tak? Dapat. Walaupun dia paksa, membuatkan ayah dia marah, bagi dalam keadaan marah, hukum dia berdosa. Tapi yang seorang lagi, dia tak minta, tapi ayah dia bagi dalam keadaan reda. Begitulah ibaratnya dengan Allah. Allah bagi ramai orang yang mendabik dada. Cuba kita tengok, ramai di kalangan orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala ni, umur dia panjang. Sehingga dia kata apa? Dia kata, orang-orang yang duduk semayang tu, umur dia tak panjang mana. Tak macam dia. Dia tak semayang pun, tapi umur dia panjang. 100 tahun. Tak pernah semayang, kita tengok. Sebab apa? Dia tak pernah semayang, tapi rezeki jutawan. Kaya, orang kaya. Tapi kenapa? Sebab Allah bagi peluang habis-habisan dekat dia. Supaya di akhirat kelak dia tidak ada dakwa-dakwi. Kalau Allah lempar dalam neraka sekalipun tak boleh cakap apa. Sebab apa? Dia sudah makan hak Allah Ta'ala dah banyak, tapi tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena perasan. Takut-takut kita berada dalam kalangan tu. Jadi kita kena faham lah. Kena faham. Solat kena solat. Syariat yang lain kena buat. Itu menandakan seluruh badan tu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan lagi, apa dia? Tawakal. Tawakal tu sifat serah pada Allah Ta'ala. Kita usaha. Sebagai orang yang menganut fahaman sunnah wal jamaah ni, kita berusaha. Kita berdoa. Kita bertawakal pada Allah Ta'ala. Bukan serah bulat-bulat. Kalau kita serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala, jadi apa? Kita aliran mana? Ni kena faham ni. Dalam bab ni pun ramai orang yang fail. Sebab apa? Sebab tak faham. Sebab tak mengaji. Sebab tak belajar. Habis SPM, SCP, habis. Dapat ijazah, degree, habis dah mengaji. Habis kat ilmu agama. Ilmu agama tak habis. Ilmu agama tak pernah habis. Kita habis dulu. Tawakal. Orang-orang Jabariyah dia tawakal. Dia tawakal.
Dia tawakal, dia kata apa? Dia berserah orang Taala semua. Semua dia berserah. Allah bagi sakit, Allah lah bagi lega. Ini ialah ungkapan yang ada pada orang-orang yang duk kata macam tu, tapi dia tak tahu bahawa ungkapan itu ialah ungkapan Jabariyah yang ditolak oleh para ulama. Tak pakai. Dia mari ke dunia ni pun bukan dia minta. Aku buat salah pun aku yang nak, Allah yang kontrol aku. Ini bahasa-bahasa yang keluar daripadanya. Nak buat macam mana? Aku dilahirkan sebagai orang yang mencuri. Aku dilahirkan untuk nak curi barang orang. Kamu tak apalah, kamu ustaz. Kamu tok guru, tak apa. Kamu, orang Ta'ala cipta kamu gitu. Buatlah. Aku orang Ta'ala cipta aku macam ni. Aku tak salah sebab Allah bagi. Ni. Ini perbahasan yang timbul di kalangan orang-orang yang tidak mempelajari aliran-aliran faham yang ada di mana-mana saja. Dulu sampai ke saat ini masih ada orang yang beranggapan macam tu. Kesian. Sebab apa? Sebab tidak mempelajari perkara-perkara ilmu agama. Beda. Bagi orang beriman pada orang Ta'ala, orang-orang yang ambil jalan tengah saja. Ahli sunnah wal jamaah ni dia kata apa? Sebelum dia tawakal, dia usaha dulu sebab dia sebagai manusia. Dia berusaha, lepas tu dia berdoa minta pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia berserahlah pada Allah Ta'ala. Bagi Allah lah yang bagi keputusan yang sebenarnya. Itu bagi orang-orang yang faham. Baik. Banyak lagi lah nak cerita bab tu. Tapi kita bagi satu-satu. Dan juga mahabbah tu mana hubungan. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Kasih sayang dia kata. Kasih sayang. A'tini mahabbatakallah. A'tini mahabbataka wa maghrifatuka, dia kata. Tu ungkapan tu kata. A'tini, maka bagilah kat kami, dia kata. Mahabbataka, kasih sayang kau. Kami sayang kau, kau sayang kami. Wa maghrifatuka, dan bagilah kami mengenali engkau ya Allah. Nak kenal Allah bukan kena minta. Bukan gitu-gitu je. Asal kata lain kita nak semayang tu pun ni, nak semayang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kena minta, ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk solat subuh. Walaupun benar tu wajib, tapi kita minta lagi, maka Allah mendengar perkara tu dia. Cukup time akan jaga. Lain dah kalau kita jaga tak nak bangun tu soal dia dah terlepas daripada tanggungjawab. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku kebenaran. Nak sembahyang asar, zuhur dengan asar, minta kebenaran dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab di antara zuhur dengan asar itu kata ulama ada salatul wusta, dia panggil. Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu. Hendaklah kamu pelihara. Amar. Hafizu. Hafizu ala salatil wusta. Kata ulama, dia kata apa? Solat wusta ni mana zuhur dengan asar. Asar lah katanya wusta. Ramai orang terlepas. Ramai orang terlepas. Termasuk semua orang dah kata. Banyak terlepas. Kecuali orang-orang yang orang beringat. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam kalangan orang-orang yang sentiasa peka dengan perintahmu. Kita tengok berapa ramai. Sekarang ni kita tengok di belah Turki. Orang cakap di Turki tu sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Ramai. Maka timbul kesedaran penduduk-penduduk kita ataupun rakyat-rakyat Malaysia ni yang kata Islam dia sedar. Maka ramai pakat bagi solat subuh. Alhamdulillah. Kita pun sedar bahawa Islam akan bangun, maka kita pun solat subuh beramai-ramai. Tetapi sayang tuan-tuan, sayang solat subuh saja ramai. Solat zuhur tinggal tu imam, tu Bilal, tu Syak, 3 orang. Itu pun kadang-kadang tinggal tu imam dengan tu Bilal saja, tu Syak pun hilang. Sampai asar habis pakai hilang. Pasal apa? Sibuk dengan tugas-tugas dunia kita. Dia faham subuh je ramai. Waktu lain dia tinggal. Waktu lain dia tinggal macam tu je.
Sesuai ke? Tak, tak sesuai. Yang nama kata kita ni orang-orang yang nak menuntut jalan akhirat ni memang tak sesuai. Dia kena bersedia untuk setiap waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan juga redha. Redha. Zaman COVID-19 ini kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berbentuk satu wabak, dia merupakan bala daripada Allah Taala, maka kita redha, kena redha. Bagi orang-orang yang ni, orang-orang beriman ni kena redha. Walaupun benda tu tak elok, kita redha. Sebab apa? Sebab yang bagi itu bukan orang lain, Allah yang bagi. Allah berhak bagi benda baik, Allah juga berhak bagi benda yang tak baik. Di sebalik benda yang baik itu ada tak baik, dan juga di sebalik benda yang tak baik itu ada yang baik dia. Sebab tu kita nak kena redha dalam segenap perkara yang jadi. Redha dengan Allah Ta'ala. Jangan kita memaki hamun dan sebagainya. Jangan kita jadi orang-orang yang nak yang baiknya, yang tak baik tak nak. Ai pelik. Sebab apa benda baik pun dia nak juga, dia redha juga. Kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba ni nak, bolehkah kita sebagai hamba ni nak angkat bulu kening dengan toki? Tak boleh. Kita angkat bulu kening dengan toki. Toki rasa apa? Kurang ajar, kurang adab. Bolehkah kita nak angkat bulu kening dengan Allah? Siapa kita nak angkat bulu kening dengan Allah Ta'ala? Siapa kita nak angkat mata dengan Allah Ta'ala? Kita sebagai hamba. Hamba yang senantiasa mengharapkan apa yang Allah bagi. Dia bagi kaya ambil, dia bagi miskin pun ambil. Dia bagi sihat ambil, dia bagi tak sihat pun ambil. Sebab apa? Nak tak nak dia yang bagi. Maka kita sebagai hamba ni kena terima lah. Kena terima. Ajar diri kita, ajar jiwa kita, ajar jiwa kita, hati kita supaya menerima apa yang Allah bagi. Kita tak boleh nak kata benda ni tak baik, buat semua tak baik, tak elok, buat apa bagi, tak boleh. Qada dan qadar Allah Ta'ala tu, Allah sudah pun buat keputusan, Allah sudah pun ada penetapan, dan Allah laksanakan apa yang dia nak bagi. Ini kata rukun iman yang keenam tu, percaya pada qada dan qadar. Ya Allah. Rukun iman. Tapi sayang, kita banyak yang kita terlupa, yang tak perasan. Apabila dapat perkara yang tak baik, dapat COVID-19, semua kita dah rasa macam tak puas hati. Tak puas hati lah. Dunia ni Allah buat elok-elok dah, tiba-tiba dia ronyok balik, dia rosak balik. Apa pasal? Ada orang tanya, pasal apa Allah buat dunia elok-elok, sihat sejahtera, tiba-tiba dia bagi menyakit, pasal apa? Kita tanya dia balik, senang dia. Allah buat dunia baik-baik. Last sekali esok dulu Allah Ta'ala kiamat rosak dunia untuk apa? Untuk apa? Ini pertanyaan yang kita nak faham. Jawapan yang mudah. Mudah jawapan yang pendek saja. Bila dia rosakkan sekali, makna kata Allah Ta'ala nak letak kita dekat dunia lain. Iaitu nama dunia akhirat. Yang dia kata akhirat tu hak kekal. Dia kena rosak yang ni lah, buat yang baru. Kita nak buat rumah baru, tuan-tuan. Rumah lama nak buat apa? Tapak satu tu je tu. Nak buat apa? Maka kena rosak dulu rumah tu baru. Jadi yang baru. Rumah dah semua dah nak runtuh dah. Dia tak akan jadi baru. Dia kena runtuh semua sekali. Baru boleh buat yang baru. Maka Allah, dia berhak untuk nak rosakkan dunia ni. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah yang kita dah baca hari-hari tu. Faham ayat dia. Bukan saja baca. Kita nak kena tadabbur apa yang ayat kita baca. Malaptaka, Mal-Qari'ah. Allah tanya lagi, apa tu malaptaka? Hang tahu? Betul tak? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari yang mana manusia ni berterbangan macam kupu-kupu. Pasal apa tu kebang? Bukan cerita manusia tumbuh sayap, tak ada. Ceritanya tempat nak pijak sudah pun tak ada. Siapa buat? Allah. Setuju ke kita? Kita setuju. Berani komplain. Berani tak kita komplain dengan Allah Ta'ala macam tu? Buat apa Allah Ta'ala buat kiamat? Kan dah elok dah hari ni. Bangunan cantik, KLCC bagus, menara kembar dan sebagainya, Petronas dan sebagainya. Tiba-tiba kiamat, rugilah orang. Bukankah kita kena tahu bahawa kita semua sekali makhluk, semua dunia ini ialah milik Allah.
Semua dunia ialah milik Allah. Sama ada yang dalam perut bumi, di antaranya iaitu kawasan yang ada udara ni ataupun di atas langit sana, semuanya milik Allah. Empunya dia ialah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sebagai makhluk yang nama manusia ni besar ke kecil? Berasa kecil sangatlah kita ni. Habis tu berasa kecil sebab apa? Melawan kuat sangat dengan Allah. Sebab betul kita lawan Allah kuat sangat. Hebat ke kita ni? Inilah dikatakan gangguan iblis yang senantiasa menjolok-jolok hati manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham. Kita kena faham bab ni. Renung balik baru kita faham. Kalau kita dah kenal kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Taala, sebagai amanah Allah Taala, sebagai empunya Allah Taala punya, maka suka ataupun tak suka, kita nak kena buat segala bentuk syariat dan juga buat segala bentuk yang batin, semua nak kena baik. Berusaha untuk jadi baik. Walaupun kita ni nama manusia, itu barang yang selalu lupa, kita diberi jalan oleh Allah Taala untuk kita nak membersihkan diri kita dengan istighfar, dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bohonglah kalau kita kata hari ni kita tak buat dosa. Itu cukup bohong. Cukup bohonglah. Kita sebagai manusia, maka kita nak tahu setiap saat saja kita akan melakukan kesilapan. Maka banyak-banyakkanlah kita beristighfar dan kembali balik kepada sifat-sifat mazmumah dan membentuk diri kita supaya jadi lebih baik. Insya-Allah kita mohon nak jadi baik pun kena minta Allah Taala, ya Allah, aku jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang membuat kebajikan pada kamu. Kita kena minta tuan-tuan. Kena minta, bukan nak mari saja. Kita kena minta. Nak buat satu kebaikan kita minta. Ibarat kata ada orang suruh kita kerja ke ladang dia. Ya. Kita pergi minta, ya Tuan, mana cangkul, mana parang. Nak buat apa? Dia kata nak buat benda. Kata nak buat kebun. Saya nak tolong buat. Cepat-cepatlah Tuan tu cari barang baik kita. Kita nak buat benda baik, kita minta, lagi cepat dapat, insya-Allah. Benar gitu. Kena minta. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang suka mendirikan solat. Pernah minta kita. Walaupun 5 waktu tu wajib, kan? Kena minta tuan-tuan. Takut apa? Takut Allah tak redha kat kita. Takut Allah tak bagi izin dekat kita. Itu saja. Takut Allah tak bagi izin dekat kita. So, tanda kita nak tak dapat izin Allah Ta'ala macam mana? Bila kita nak buat baik saja, maka adalah halangan yang mari. Ada bila nak sembahyang, adalah halangan mari. Oh, itu barang terlupa, kena cari itu dulu, ini macam-macam. Itu gangguan. Gangguan melalui syaitan bagi kita. Jadi kita kena renung balik, minta sesuatu yang baik daripada Allah Taala. Insya-Allah Allah akan bagi benda-benda macam tu. Baik. Dan banyak lagi yang Mazhari kata sifat-sifat mahmudah yang ada dalam diri bagi orang-orang yang akil balik, yang waras, maka kita carilah. Banyak lagi banyak. Dia datangkan sini 2-3 perkara contoh dan kita carilah lagi. Baik. Dan perkara maksiat yang batin itu iaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangai yang jahat. Seperti apa? Seperti riak. Riak ni apa dia? Nanti akan diterangkan dalam siri yang akan datang, insya-Allah, tuan-tuan. Dan juga ujub. Dan juga kibrun ataupun takbur, dia kata. Iaitu sangat kasih kepada dunia. Ghadab, sifat marah. Hasad, sifat dengki. Dan barang sebagainya yang lagi akan datang. Dan dia akan bagi banyak sifat-sifat lagi, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya meletakkan kita dalam garisan untuk orang-orang yang boleh melakukan sifat-sifat mahmudah. Ini bukan perkara main-main, ini perkara-perkara yang betul-betul kita nak kena buat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang buat segala bentuk amal kebaikan, maka Allah akan kira. Allah akan bayar.
Allah akan tunjuk dekat kita walaupun kita sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Lebih masa sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beramal soleh, menyuruh segala bentuk dan kebenaran, bersabar-sabarlah. Kita sabar seorang buat kebenaran. Kita suruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-tolong, tolong-tolonglah saudara kita dalam membuatkan kerja amal takwa, dan janganlah kita tolong-tolong untuk nak buat benda-benda kejahatan. Itu konsepnya yang Allah bagi kita. Nak jadi seorang yang betul-betul baik, hendaklah kita beramal dengan konsep wa amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Banyaklah konsep-konsep yang didatangkan oleh Nabi kepada kita untuk nak mengajak kita, nak didik kita sebagai orang yang baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita sambung balik pada siri yang akan datang. Yang baik itu datangnya dari Allah Taala, dan juga yang kurang baik itu datang daripada saya sendiri sebagai seorang insan yang lemah di dalam memberi gambaran ataupun pencintaan kepada saudara-saudara ataupun tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.